Assalamualaikum, salam sejahtera. Saudara, anda sedang menyaksikan Inklusif bersama saya Andy Reza Rohadian. Malam ini kami bawakan khas Menteri Pengajian Tinggi, Datuk Seri Dr. Noraini binti Ahmad. Datuk Seri, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, tetap bersemangat, sihat mengemudi kementerian dalam kesibukan. Alhamdulillah. YB, kita mahu bercakap mengenai pengoperasian IPT. Pertama, apa asas kepada pelaksanaan keputusan tersebut dan kenapa PDP secara dalam talian sepenuhnya tidak diteruskan, YB? Okey, saya dan rakan-rakan daripada KPT telah membuat beberapa engagement libat urus bersama dengan daripada pihak universiti sendiri seperti Naib Chancellor, Timbalan Naib Chancellor bahagian HEPA dan persatuan-persatuan pelajar sendiri. Dan setelah melakukan libat urus tersebut, ada permohonan dan permintaan pada mereka untuk setengah pelajar berkeperluan masuk ke kampus. Tetapi masuk ke kampus ini dibuat secara berperingkat-peringkat bagi membolehkan setengahnya belajar daripada lokasi masing-masing dan setengahnya yang berkeperluan. Kita ada 6 yang berkeperluan, seperti yang tidak mempunyai akses internet di rumah masing-masing. Dan yang keduanya, antara 6 kategori tersebut adalah seperti yang perlu menghadapi amali ataupun final year mereka, di mana mereka kena datang juga ke kampus untuk melakukan perkara-perkara tersebut bagi membolehkan kelangsungan pelajaran mereka diteruskan. Kalau tak, nanti kemungkinan setengahnya takkan graduate on time dan sebagainya. Dan kerana itulah melalui libat urus tersebut, melalui permintaan dan pelbagai perkara yang kita buat perbincangan dan respon daripada student terutamanya, maka kementerian membuat keputusan supaya kita melaksanakan PDP ini secara hybrid, iaitu setengahnya kita mohon supaya mereka kembali ke kampus secara berperingkat, bukan semua serentak tau, sebab kita pelajar ni kita ada 1.2 juta pelajar di IPT, IPTS di bawah Kementerian Pengajian Tinggi, tapi secara berperingkat. Dan kemudian ada setengahnya belajar di lokasi masing-masing. Maknanya di rumah pun boleh. Di mana-manalah mereka merasa selesa. Mobile. Antara persediaan yang dilaksanakan oleh pihak kementerian adalah dalam aspek vaksinasi. Setakat ini, berapa banyak warga kementerian, warga IPT, termasuklah pensyarah dan juga pelajar yang sudah selesai divaksinasi? Okey, Alhamdulillah, pada mula-mulanya ada permohonan daripada pelajar, di mana kan kita ada kategori yang vaksinasi ni memula frontliners, lepas tu yang umur 60 tahun ke atas dan kemudian dibuka kepada yang lain-lain. Tetapi memandangkan bahawa kita perlu create herd immunity di dalam kampus itu terutamanya. Maka saya telah membuat perjumpaan bersama dengan Yang Berhormat KJ di pejabat beliau, dan dalam perjumpaan tersebut saya suarakan apa pandangan-pandangan daripada akar umbi, terutamanya daripada golongan mahasiswa ini yang minta supaya mereka ni mendapat vaksinasi. Jadinya setelah perkara itu dibincangkan secara detail, maka Yang Berhormat KJ kata okey, dan selepas itu mereka berbincang pula di dalam CITF, dan CITF bersetuju agar pelajar ini boleh, dan warga IPT lah, bukan hanya pelajar, keseluruhan. Diorang ni boleh pergi ke mana-mana PPV untuk mendapat vaksin. Walk-in. Tapi ada pula kekeliruan di mana ada setengah pelajar yang baru masuk ke peringkat baru habis SPM, 17 tahun, belum 18 tahun. Ada sedikit kekeliruan tempoh hari. Maka CITF telah mengeluarkan surat kebenaran mengatakan bahawa pelajar ini boleh divaksinasikan mengikut tahun berkenaan, bukan mengikut hari lahir dia lah, diikut tahun. 18 tahun berkenaan, maka dia boleh mendapat vaksin. Jadinya tak ada masalah. Dan setakat ini kita telah membuat pengiraan dan membuat survey di kalangan pelajar, ada 82% telah mendapat vaksin.
Manakala di kalangan tenaga kerja dan pensyarah dan non-akademik dan sebagainya itu hampir 90%. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, YB, salah satu syarat yang saya baca untuk masuk ke IPT adalah pertama, lengkap divaksinasi, kedua, melepasi tempoh matang vaksinasi tersebut. Persoalannya bagaimana mereka yang belum selesai divaksinasi dan juga tidak mahu divaksinasi, adakah akan terus disekat daripada memasuki IPT? Ini interesting, satu soalan yang sangat menarik. Sebab kita tak boleh nak halang orang nak menyambung belajar. Kita tak boleh nak halang perkara tersebut. Jadinya kita akan dahulukan mereka yang telah mendapat vaksinasi lengkap. Walau bagaimanapun kita ada juga hybrid. Jadinya mereka yang belum lagi mendapat vaksinasi ini, dia boleh menjalankan aktiviti PDP dia melalui dalam talian. Itu tak ada masalah. Tetapi ada juga yang tidak mendapat vaksin ini disebabkan faktor kesihatan. Yang itu pun ada. Jadinya saya telah meminta supaya mereka-mereka ini yang berkenaan ini supaya menghubungi IPT masing-masing, menunjukkan bukti kesihatan itu ada kertas ataupun surat daripada pihak medical yang mengatakan mereka tidak perlu ataupun mungkin mereka tidak disebabkan faktor kesihatan lah, maka mereka tidak boleh mendapat vaksin. Maka kita ada aturan kita bagaimana mereka nak masuk ke kampus. Tetapi kita nak dahulukan mereka yang dah complete vaksin dan dah tempoh melalui matang dan sebagainya, dan kemudian melalui proses-proses tertentu baru yang lain boleh dibenarkan masuk ke kampus. Tapi bagi yang mereka ni kita minta supaya mereka menghadiri pembelajaran PDP dalam talian dahulu. Kalau mereka nak masuk kampus, mereka kena melalui proses di mana kena buat PCR test atas kos sendiri. Lepas tu setiap seminggu mungkin mereka akan buat saliva test. Jadinya itu untuk kita create satu environment ataupun satu keadaan yang selamat di dalam kampus tersebut. SOP khusus sudah pun disediakan oleh pihak kementerian? Ada. SOP semua dah ada dah. SOP dalam kelas dah ada, SOP nak masuk asrama pun dah ada, dan segala SOP itu telah disiapkan. Ya, YB, memandangkan sekarang ini PDP dilaksanakan secara hybrid di kampus dan juga secara mobile yang kita bicarakan tadi. Cabarannya YB sejak PKP ataupun pandemik ini melanda adalah berkenaan dengan akses kepada internet. Bagaimana kementerian menepani masalah itu dalam penyediaan infrastruktur kepada mahasiswa yang masih perlu menjalani PDP secara dalam talian ini? Okey, ini cabaran ni bukan hanya kepada warga universiti saja. Dia terbuka, maknanya yang lain juga menghadapi cabaran yang sama. Tapi kita melalui universiti-universiti ada juga menghulurkan bantuan kepada pelajar-pelajar berkenaan dari segi akses kepada internet ini. Jadinya apa yang saya telah lihat, apa yang dilaksanakan oleh universiti-universiti berkenaan adalah mereka turun padang dan mereka juga menghulurkan bantuan kepada student yang dikenal pasti tidak mempunyai akses internet, maknanya ataupun tidak mempunyai peranti. Terutamanya di kalangan B40 yang tidak mempunyai peranti. Jadinya mereka menghulurkan bantuan tersebut. Dan di peringkat kita juga, di peringkat kementerian juga, kita ada satu yang kita panggil MyRan. MyRan ni juga untuk memperkasakan akses internet di universiti-universiti. Tapi itu lain. Tapi bagi yang berada di kawasan luar bandar dan sebagainya, kita juga menggalakkan mereka untuk menggunakan fasiliti yang telah ditawarkan dalam waktu yang sama oleh Kementerian Luar Bandar. Contohnya adalah kan ada pusat-pusat internet dekat luar-luar bandar tu, kita galakkan mereka untuk pergi ke sana. Dan kalau misalnya mereka duduk di kawasan satu kawasan dan dia ada college community ataupun dalam waktu yang sama dia ada politeknik ataupun dia ada universiti berkenaan, dia boleh guna akses internet juga di kawasan berkenaan sekiranya berhampiran dengan rumah masing-masing. Tapi itulah cara-cara bagaimana kita di pihak kementerian cuba untuk membantu pelajar-pelajar yang cabaran dia memang agak luar biasa, tetapi ini mencepatkan lagi proses. Sebab sebelum ni kita tak sangka. Kita bercakap
bercakap mengenai pembelajaran dalam talian semua, tapi kita tak praktiskan sebelumnya. Tapi apabila pandemik ini datang, jadinya itu disegerakan, itu dicepatkan, dan proses-proses itu kita ambil kira dan kita cuba untuk membantu pelajar sebaik mungkin. Mula-mula memang susah tau, sebab siapa yang pernah mengajar dalam talian, pensyarahnya, pelajarnya confused, tapi akhirnya mereka menjalankan dengan penuh kreativiti. Dan ada setengah saya nak berkongsi apabila saya membuat lawatan ke Politeknik di Kuala Terengganu, saya melihat bagaimana cikgu tu dia boleh reka satu macam whiteboard, tetapi whiteboard itu macam mana memang very kreatif lah, dan cara pengajaran dia pun sangat memberangsangkan dan student pun attracted dengan cara berkenaan, dan itulah kreativiti yang dihasilkan oleh warga-warga IPT di Malaysia ini. Ada hikmah di sebalik cabaran. Saya blessing in disguise. YB, salah satu daripada banyaknya bantuan yang disediakan oleh pihak kementerian adalah pengurangan bayaran yuran IPT. Mungkin ini satu kabar baik yang mahu didengar oleh seluruh rakyat. Baru-baru ni saya diumumkan pada 14 September tempoh hari, saya diumumkan mengenai pengurangan 20% yuran bagi semester yang ni lah, semester baru ni. Tapi sebelum ni ada juga, ada 2-3 kali juga saya umumkan. Yang pertama saya umumkan apabila desakan, bila dia orang tak balik kampus, dia orang tak balik kampus, jadinya yuran perkhidmatan tu tak ada, yuran asrama tak ada. Jadinya mula-mula kita berbincang, tapi tiap kali kita buat keputusan, kita selalu buat engagement bersama dengan universiti, sebab akhirnya dia akan menggunakan duit dalaman di universiti berkenaan. Jadinya apa yang kita buat adalah first kali pengurangan yang kita laksanakan adalah minimum 10% pengurangan daripada yuran perkhidmatan dan yuran asrama dan segalanya lah, yuran aktiviti mereka, sebab mereka tidak menjalankan apa-apa aktiviti di universiti. Dan kemudian semester itu bagi 2019-2020. Bagi 2020-2021 juga kita maklumkan mengenai pengurangan. Dan yang terbaru ni, tapi ini 20% daripada seluruh yuran. Itu agak berbeza. Macam sebelum ni yuran perkhidmatan saja kan. Tapi yang ini 20% daripada semua pengurangan yuran. Jadi 20% ni melibatkan 150 juta. Dan dia sebab saya maklumkan di Universiti Awam. Universiti Awam dia ada 555,000 lebih kurang pelajar. Jadinya dia melibatkan keseluruhan duit dalaman 150 juta. Tapi ini at least sedikit sebanyak dapat membantu pelajar dalam menghadapi dalam diorang nak menyambung belajar mereka dalam keadaan mungkin tekanan keluarga, kehidupan dengan keadaan pandemik semasa. Jadinya kita harapkan, kami di KPT mengharapkan agar apa juga keputusan yang kita buat di KPT ini dapat membantu supaya tidak terencat, tidak tertangguh pembelajaran pelajar-pelajar ini di peringkat universiti awam maupun di politeknik, di kolej komuniti dan sebagainya lah. Baik, kita sudah bercakap berkenaan dengan persediaan untuk pengoperasian IPT. Kita juga sudah bercakap mengenai kebajikan. Sekarang ini saya ingin sentuh sedikit mengenai rancangan Malaysia ke-12, Datuk Seri, sebab banyak perkara berkaitan pendidikan yang diberi penekanan di dalam dokumen tersebut. Bagaimana Datuk Seri melihat apa yang dinyatakan itu di dalam dokumen RMK-12 selari dengan keperluan masa kini khususnya pasca COVID-19? Memang saya mengalu-alukan pengumuman yang amat berhormat Perdana Menteri di dalam rancangan Malaysia ke-12, terutamanya mengenai pendidikan pula pendidikan tinggi. Jadinya apabila beliau mengatakan bahawa perlunya kerjasama di antara industri dan akademia, yang itu memang kita laksanakan. Sebab saya nak kongsikan apa yang kita buat di KPT. Kita ada majlis TVET. Majlis TVET ni for the first time ever, kita menggabungkan 11 kementerian yang ada menawarkan kursus TVET ini bersama. Tapi dia punya sekretariat adalah KPT. Jadinya KPT, kita ada Jabatan Politeknik dan Kolej Komuniti. Dia yang handle. Jadinya memang kita ada satu jawatankuasa khas yang dipengurusikan oleh Tan Sri So untuk handle hubungan antara industri dengan akademia. Jadinya feedback daripada industri ini kita akan terima pakai dan kita akan bagi cadangan
supaya dianya dapat membantu apa sebenarnya keperluan. Keperluan yang diperlukan daripada tenaga IPT ini untuk masa hadapan. Dan saya juga menyambut baik juga apabila Yang Amat Perdana Menteri ada memaklumkan mengenai penambahbaikan bangunan usang. Sebab universiti ini setengahnya dah lama. Contoh dia dah top ranking, QS ranking dia dah tinggi, very very high. Tetapi bila saya sendiri buat lawatan ke contohnya, saya lihat perlu ada penambahbaikan dari segi infrastruktur dan sebagainya. Sebab itulah saya memang menyambut baiklah apa yang disebut, dan dianya selari dengan apa yang kita bincangkan di kementerian juga. Sebab kementerian ni sebab kita ada 20 universiti awam. Kita 20 universiti awam itu tak termasuk 35 kampus ITM tu. Jadinya memang ramai. Lepas tu kita ada politeknik, kita ada college community dan kita ada IPTS lagi. Jadinya semuanya kita kena ambil tahu mengenai keperluan-keperluan mereka. Tapi yang penting adalah masa depan. Dan masa depan kita adalah aset kita adalah pelajar itu sendiri. Jadinya pelajar-pelajar ini stakeholder yang paling besar. Di samping pelajar, mak bapak mereka juga kita kena engage. Kita kena sentiasa buat engagement bersama semua pihak. Dan insya-Allah kita akan laksanakan dan kita telah pun laksanakan. Tapi kena laksanakan secara berterusan agar apa juga keputusan di peringkat kementerian ini adalah hasil daripada libat urus bersama semua pihak. Sebab libat urus inilah yang memberi kita input dan membantu kita membuat dasar dan polisi di peringkat kementerian itu sendiri. Baik, ringkasan akhir YB, visi dan misi kementerian bagi menjayakan KPI 100 hari itu. Ada beberapa perkara. Sebenarnya kita dekat peringkat kementerian kita sentiasa berbincang dan kita look at areas yang mana memberi impact, yang low cost, yang high impact kepada masyarakat dan segalanya lah. Tapi ada beberapa perkara yang saya dah umumkan, ada beberapa perkara yang saya akan umumkan tak lama lagi. Ada banyak lagi Banyak lagi. Banyak lagi. Tetapi apa akhirnya yang penting dia adalah kecemerlangan bakat itu sendiri agar dapat membantu generasi masa hadapan untuk terus make us proud. Kita bangga dengan anak muda kita yang penuh berpotensi dan insya-Allah kita akan laksanakan secara bersama. Baik, disebabkan Datuk Seri kata ada banyak lagi sebenarnya akan diumumkan, saya mahu undang nanti sekali lagi Datuk Seri datang ke Inklusif kerana kita ada kekangan masa apapun. Terima kasih banyak-banyak Datuk Seri. Semoga terus sukses mengemudi kementerian dan semoga apa yang dirancang lancar demi anak bangsa kita. Kalau sebelum ini moto IPT, jom masuk IPT, kali ini mungkin kena tambah jom masuk IPT dan jom ambil vaksin. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak YB Datuk Seri Dr. Nurani binti Ahmad. Baik, saudara, Inklusif berakhir di sini. InsyaAllah kita jumpa lagi. Saya Edi Reza Rohadian. Salam hormat. Assalamualaikum.